Federation and her future progress and development. The Constitution of Malaysia provides for a unique federal system of government whereby additional legislative, executive powers and more sources of revenues were assigned to the state of Sabah and Sarawak to safeguard their special interests in the federation, of which they were partners in the formation. These are exciting as well as challenging times for our beloved nation, and none more so because the features of our federalism have been under intense scrutiny by the federal and state government, with a more knowledgeable rakyat keeping a close eye on the implementation of these features compared from, say, 30 years ago. The rakyat now is fully aware of theirs as well as their state's constitutional rights and special safeguards, and demands that the governments in the Federation respect and ensure non-transgression of these rights and safeguards. In any political system where there are two or more legislative authorities to make laws, these law-making powers have to be clearly demarcated. Despite such demarcation, in Malaysia's case, via the federal, state and concurrent list, the potential disagreement is unavoidable, as the exercise of these powers are influenced at times by different needs, aspiration and development or political agenda of the federal or respective state government. I'm glad to see that the differences between the federal and the state government, particularly Sarawak government, are managed through consultation mechanism provided in the Constitution or through an amicable approach acceptable to both parties based on the rule of law. The ongoing negotiation in relation to implementation of the Malaysian Agreement amplifies this. Through this meeting of minds, in a civil and respectful environment, we are all confident and looking forward to solutions which will see no losers and, more importantly, no derogation of constitutional rights, special safeguard and status accorded to the state of Sabah and Sarawak as agreed by the nation founding fathers and embedded 57 years ago in the Federal Constitution. Dari perspektif Sarawak, negara ini harus berbalik kepada fundamental yang telah diletakkan sebagai asas penubuhan negara ini, seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan IGC. Saya yakin bahawa pengiktirafan terhadap fundamental ini akan memperkokohkan lagi semangat kenegaraan ke semua bahagian negara ini terhadap Malaysia, dan bukan sebaliknya. Percayalah, anggapan jika ada Sarawak sebagai parokial atau kedaerahan tidak akan membantu penyatuan negara. Sarawak dan Sabah pastinya hanya mahu kuasa kuaca yang terhakis secara sengaja atau tidak sengaja dikembalikan. Itu saja, nothing more and nothing less. Namun saya mengucap terima kasih kepada persetujuan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Sarawak dalam beberapa perkara seperti: 1. Obligasi keuangan persekutuan di bawah senarai bersama diangkat dan dibincangkan di dalam Majlis Keuangan Negara. Nombor 2. Semakan semula pemberian khas keuangan kepada negeri. 3. Royalti minyak dan pembayaran tunai petroleum
dan perkara berkaitan minyak dan gas dibincang bersama di antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Ketua Menteri. Keempat, kuasa pembekalan gas diberi kepada negeri Sarawak. 5, penampakan kolaborasi antara Jabatan Kerja Raya Persekutuan dan Jabatan Kerja Raya Negeri. 6, memberi kuasa kepada negeri untuk membuat peraturan-peraturan tenaga buruh di bawah Ordinan Buruh. 7, penubuhan jawatankuasa khas kesihatan untuk membincangkan perkara berkaitan dengan isu kesihatan di Sarawak. 8, perwakilan kuasa pelancongan kepada negeri dilaksanakan secara case-to-case basis. 9, pemberian kuasa penuh secara berfasa di bawah subjek alam sekitar dibuat kepada kerajaan negeri berdasarkan peruntukan di bawah 95/C tanpa memerlukan sebarang pindaan kepada perlembagaan persekutuan. Tempoh masa 1963 hingga 1970 adalah era yang amat mencabar bagi negeri Sarawak. Sarawak telah berhadapan dengan konfrontasi Indonesia dan ancaman komunis, bantuan kerajaan persekutuan dan sahabat dalam Commonwealth. Dari segi keselamatan telah memastikan semua cabaran ini dapat diatasi dengan jayanya. Selepas 1970, dengan sebuah kerajaan campuran yang terbentuk melibatkan kaum Bumiputera dan kaum Cina, Sarawak beransur-ansur beralih ke era yang lebih stabil dan mampu memberi tumpuan kepada usaha pembangunan. Tidak dapat dinafikan banyak yang sudah dicapai oleh Sarawak sebagai sebahagian daripada Malaysia dalam tempoh masa 57 tahun. Namun, tidak dapat dinafikan juga bahawa Sarawak juga belum lagi mampu mengejar pembangunan khususnya seperti di semenanjung Malaysia. Apa yang penting bagi Sarawak ialah negeri ini harus terus mengorak langkah untuk meletakkan negeri ini di pasada pembangunan yang lebih intensif agar mampu menjadi sebuah negeri yang maju menjelang 2030. Terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin yang memahami aspirasi rakyat Sarawak untuk menggunakan hasil buminya bagi tujuan melaksanakan pelbagai program pembangunan di negeri ini. Petronas telah memberi komitmen untuk menjelaskan SST 5% kepada kerajaan Sarawak dan mengiktiraf hak Sarawak untuk mengenakan cukai jualan seperti yang termaktub dalam perlembagaan dan berdasarkan Oil and Mining Ordinance 1958. Dari aspek komersial terutamanya untuk membangunkan industri petrokimia di Sarawak, kerajaan Sarawak mengambil sikap win-win kerana konfrontasi yang berterusan akan membawa kerugian kepada semua. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mengakhiri ucapan ini, saya bagi pihak kerajaan dan rakyat Sarawak mengucap terima kasih lagi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta seluruh barisan kepimpinan dari Kerajaan Persekutuan dan negeri-negeri atas kesediaan untuk bersama-sama rakyat meraihkan hari kelahiran Malaysia yang ke-57 pada malam ini di Bandar Seribu. Saya amat berharap seluruh rakyat Malaysia akan mengenali dan mengiktiraf signifikan 16 September sebagai tarikh penubuhan Malaysia selain daripada penghormatan kepada tarikh 31 Ogos iaitu Hari Kebangsaan. Saya juga ingin mengucapkan sekali lagi setinggi penghargaan kepada Tuan Yang Pertama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan yang telah sudi hadir bersama rakyat dalam majlis yang penuh makna ini. Terima kasih kepada semua yang hadir dan semoga Hari Malaysia
yang kita raikan akan terus memperkokohkan persekutuan Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, itulah tadi ucapan oleh Ketua Menteri Sarawak Yang Berhormat Datuk Patinggi Dr. Haji Abang Abdul Rahman Swaridin, Tun Datuk Abang Haji Openg. Dan selepas ini kita akan dengar pula amanat Yang Berhormat Perdana Menteri. Betul tu Jimmy. Dan kita akan sama-sama dapat ikuti nanti amanat apa yang akan disampaikan bersempena untuk sambutan Hari Malaysia pada tahun ini bersama Yang Amat Berhormatan Sri Datuk Patinggi Haji Muhyiddin bin Haji Yassin, Perdana Menteri, untuk menyampaikan amanat seketika nanti. Dan selepas itu juga akan diikuti dengan upacara menandatangani buku Hari Malaysia, Jimmy, ya? Ya, itu antara yang akan dilangsungkan. Dan sekarang ini pengacara rasmi telah pun menjemput Yang Berhormat Perdana Menteri untuk naik ke pentas utama untuk menyampaikan amanatnya. Ya. Dan kita berikan tumpuan dan juga pendengaran kita bersama-sama untuk menghayati apakah amanat. Ya, betul tu Jimmy. Apakah amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Semoga dengan sambutan hari yang istimewa untuk hari ini, 16 September ya 2020. Dan diharapkan mungkin amanat yang akan disampaikan nanti akan memberi sesuatu yang terbaik untuk Sabah dan juga Sarawak. Mungkin ada berita gembira. Ya, itu kita harapkan. Kita dengarkan bersama. Tapi kita dengarkan bersama. Ya. Silakan kita ke pentas utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pihin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kurdi Taib, Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak, dan Yang Amat Berbahagia Datuk Amar Hajah Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang, Yang Berbahagia Datuk Haji Aidi bin Mokhtar, Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, mewakili Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, dan Yang Berbahagia Datin Hajah Faridah binti Muhammad, Yang Berhormat Datuk Saifuddin bin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia, merangkap pengusi Jawatankuasa Induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020, dan Yang Berbahagia Datin Nurlin Syamsul Bahari, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utom, Menteri Utiliti Sarawak, merangkap Menteri Bertanggungjawab sambutan Hari Malaysia 2020, dan Yang Berbahagia Datin Sri Loretta Rundi, Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Yang Berhormat Menteri-Menteri Kanan dan Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Polis, Yang Berbahagia Tan Sri Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia bagi tahun 2020 pada malam yang berbahagia ini. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan kehadiran Tuan Yang Terutama Tun Pihin Sri Abdul Taib Mahmud dan Tuan Puan ke majlis kita pada malam ini, yang menandakan betapa penting dan signifikannya sambutan Hari Malaysia bukan sahaja kepada rakyat di Sarawak tetapi juga seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih saya ucapkan di atas keberangkatan
Tuan Yang Terutama dan Tuan-Puan. 16 September adalah satu tarikh yang amat simbolik dan bersejarah. Pada pagi hari ini, 57 tahun yang lalu, almarhum Tengku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah mengisytiharkan pembentukan Persekutuan Malaysia. Sambutan Hari Malaysia pada 16 September setiap tahun adalah untuk mengingatkan kita bahawa pembentukan Malaysia tidak datang bergolek dalam sekelip mata. Sebaliknya, ia adalah hasil perjuangan rakyat dan pemimpin kita terdahulu yang mahu melihat lahirnya sebuah negara Malaysia yang merdeka dan bersatu padu. Semenjak detik pembentukan Malaysia, kita telah berjaya menempuh liku-liku cabaran sehingga menjadi sebuah negara yang bebas, berdaulat dan berkemajuan pada hari ini. Justru adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia yang setia dan cintakan tanah air untuk terus mempertahankan keamanan, keharmonian dan kemajuan yang kita kecapi selama ini. Saya percaya hari ini juga adalah hari yang cukup bermakna untuk Sarawak. Negeri bumi kenyalang ini telah menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia buat kali kedua berturut-turut. Sambutan yang diadakan di Bandar Sibu pada hari ini, yang penduduknya terdiri daripada pelbagai etnik, agama dan latar belakang sosial, merupakan cerminan kepelbagaian rakyat Malaysia yang hidup secara aman dan harmoni di negara kita. Inilah lambang perpaduan rakyat Malaysia yang kita raikan pada hari ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sambutan Hari Malaysia pada malam ini merupakan kemuncak sambutan bulan kebangsaan yang telah pun saya lancarkan pada 28 hari bulan Julai yang lalu. Majlis ini diadakan dalam keadaan kita masih lagi berjuang memerangi wabak COVID-19. Beberapa kawasan di negara kita termasuk di Sabah mencatatkan peningkatan kes-kes baru COVID-19. Kes-kes ini menunjukkan bahawa perjuangan kita menentang COVID-19 masih belum berakhir. Justru kita semua mestilah sentiasa berwaspada untuk menghadapi ancaman wabak ini dengan sentiasa mengamalkan norma-norma baru kehidupan seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada masa yang sama, tumpuan kerajaan pada ketika ini ialah untuk memulihkan sektor-sektor ekonomi negara yang terjejas akibat penularan wabak ini. Kerajaan telah pun mengambil langkah-langkah proaktif sejak dari awal dengan menyalurkan bantuan kepada semua golongan rakyat yang terjejas melalui pelbagai inisiatif seperti pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin dan pelan jana semula ekonomi negara atau penjana dengan nilai keseluruhannya sebanyak 295 bilion ringgit. Baru-baru ini Bank Negara Malaysia telah pun menyemak semula unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sekitar negatif 3.4% sehingga negatif 5.5% berikutan impak COVID-19 yang turut melanda ekonomi di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, ekonomi negara kita dijangka pulih pada tahun hadapan dengan unjuran pertumbuhan pada kadar 5.5% sehingga 8% yang dipacu oleh pertumbuhan ekonomi global dan domestik secara berterusan. Saya yakin usaha pemulihan ekonomi ini akan dipertingkatkan
melalui Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan di Parlimen pada bulan November nanti insya-Allah. Kerajaan Persekutuan juga sentiasa memberikan keutamaan kepada pembangunan Sabah dan Sarawak. Baru-baru ini saya telah pun mengumumkan Pelan Infrastruktur Digital, iaitu Jalinan Digital Negara ataupun Jendela yang akan dimasukkan dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Inisiatif ini adalah selaras dengan komitmen Kerajaan Perikatan Nasional untuk memastikan tiada warga negara yang ketinggalan dalam mengecapi nikmat pembangunan. Ini termasuk penduduk di Sabah dan Sarawak yang kita ketahui sebahagian besarnya agak ketinggalan dari segi memperolehi akses kepada capaian internet berkelajuan tinggi. Pelan Jendela adalah hasil kerjasama strategik antara Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan agensi-agensi berkaitan bersama dengan pihak penyedia perkhidmatan komunikasi utama. Pelan ini merangkumi penambahbaikan komunikasi digital negara secara berfasa. Fasa pertama telah pun bermula dengan usaha memperluaskan liputan jalur lebar mudah alih 4G daripada 91.8% kepada 96.9% di kawasan berpenduduk serta membolehkan 7.5 juta premis mendapat akses kepada jalur lebar talian tetap berkelajuan gigabit. Rangkaian 3G juga akan ditamatkan secara berperingkat hingga akhir tahun 2021 bagi memantapkan rangkaian 4G serta memperkukuhkan asas bagi rangkaian 5G. Fasa kedua, iaitu peralihan kepada rangkaian 5G akan menyusul selepas tamatnya fasa pertama. Pastinya penduduk Sabah dan Sarawak adalah antara yang bakal menerima manfaat daripada pelaksanaan pelan ini. Di Sabah, sebanyak 35 menara baru dan 1,048 alat pemancar komunikasi di menara sedia ada akan dinaik taraf secara komersial bagi meningkatkan liputan 4G. Di Sarawak pula, sebanyak 49 menara baru dan 825 alat pemancar komunikasi di menara sedia ada akan juga dinaikkan taraf secara komersial. Kerajaan Persekutuan akan terus memantau kemajuan pelaksanaan pelan ini secara yang menyeluruh. Saya yakin dengan adanya sokongan padu dan kerjasama erat antara kementerian, agensi yang berkaitan dan kerajaan negeri, pelan Jendela ini pastinya akan mendatangkan banyak faedah kepada rakyat kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, Kerajaan Perikatan Nasional senantiasa komited untuk memastikan hak-hak bagi Sabah dan Sarawak seperti mana yang terkandung di dalam Perjanjian Malaysia 1963 terpelihara. Di peringkat awal, pembentukan Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional, saya telah pun mewujudkan satu portfolio khusus mengenai hal ehwal Sabah dan Sarawak di Jabatan Perdana Menteri yang dipertanggungjawabkan pada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili. Selain itu, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 9 September yang lalu telah bersetuju untuk menubuhkan majlis khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 yang akan dipengerusikan oleh saya sendiri sebagai Perdana Menteri. Majlis khas ini akan turut dianggotai oleh Yang Amat Berhormat
Ketua Menteri Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Menteri-Menteri Persekutuan dan ahli-ahli lain yang akan dilantik mengikut kesesuaian, kelayakan dan bidang kepakaran masing-masing. Majlis khas ini akan membincangkan isu-isu yang berkait dengan hak-hak Sabah dan Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Antaranya ialah kedudukan Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu, hak negeri di bawah perkara 112 Perlembagaan Persekutuan, Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan Intergovernmental Committee, Keselamatan Negeri dan Pendidikan. Majlis khas ini akan dibantu oleh jawatan kuasa sedia ada yang telah ditubuhkan di peringkat kementerian dan agensi persekutuan berdasarkan isu-isu yang berkaitan. Saya berharap agar penubuhan majlis khas ini akan dapat merungkaikan beberapa isu yang masih tertangguh berhubung hak dan kedudukan Sabah dan Sarawak selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 dan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang penting ialah usaha-usaha untuk membangun dan memajukan kedua-dua negeri ini dapat diteruskan dan dipertingkatkan lagi dengan kerjasama erat antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Saya hendak menyatakan di sini, isu-isu yang dianggap sukar untuk diselesaikan boleh diselesaikan dengan baik apabila kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri sehaluan dan sehati sejiwa. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan saya kepada Kerajaan Negeri Sarawak di bawah kepimpinan sahabat baik saya Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping yang telah berunding dengan Petronas untuk mencapai kata sepakat mengenai urusan minyak dan gas serta cukai jualan ke atas produk petroleum di Sarawak ini. Alhamdulillah, isu ini telah berjaya diselesaikan dengan beberapa perincian yang sedang dibincang oleh kedua-dua pihak. Saya percaya apabila kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri sehaluan, yang untung ialah rakyat. Dan insya-Allah selepas ini rundingan dengan negeri Sabah akan kita mulakan selepas pilihan raya negeri Sabah selesai insya-Allah. Selain itu, soal kedaulatan wilayah juga akan terus kita pertahankan tanpa sebarang kompromi. Saya ingin tegaskan bahawa Sabah dan Sarawak akan terus kekal berada di dalam Malaysia. Kerajaan persekutuan tidak akan tunduk kepada mana-mana desakan oleh pihak-pihak yang cuba untuk mempertikaikan kedaulatan negara kita ini. Kerajaan menerusi Majlis Keselamatan Negara dan agensi-agensi penguatkuasaan memikul tanggungjawab bersama untuk terus mempertingkatkan kawalan sempadan negara bagi mengekang sebarang cubaan untuk menceroboh dan mengancam kedaulatan negara. Ini termasuk melaksanakan Ops Benteng dan meningkatkan penguasaan di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sempena sambutan Hari Malaysia pada hari ini, saya menyeru saudara dan saudari sekalian agar menghayati dengan mendalam makna Hari Malaysia. Inilah adalah hari kita membulatkan tekad, memperkukuhkan azam dan membugarkan semangat perpaduan seluruh rakyat daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang bersatu hati sebagai sebuah bangsa yang berjaya dan dihormati. Jadikanlah tarikh 16 September ini sebagai titik pembaharuan semangat perpaduan kita demi untuk membentuk sebuah negara yang bersatu, makmur dan memarwah
sejajar dengan matlamat wawasan kemakmuran bersama 2030. Perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan wilayah inilah yang menjadi tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Oleh itu, perkukuhkanlah perpaduan, pupuk kerjasama yang lebih erat dan tingkatkan integrasi. InsyaAllah, dengan semangat perpaduan kaum dan integrasi nasional yang jitu, Malaysia yang kita cintai dan tumpahkan sepenuh taat setia ini akan terus berada di landasan yang kokoh untuk menempa lebih banyak kejayaan pada masa yang akan datang. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia walau di mana jua anda berada. Sama-samalah kita berdoa semoga negara kita yang bertuah ini sentiasa dilimpahi rahmat keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran yang berkekalan. Saya juga ingin merakamkan penghargaan pada semua pihak yang terlibat menjayakan pengajuran sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Syabas dan terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Terima kasih juga saya ucapkan sekali lagi pada Tuan Yang Terutama Tun dan Puan yang dapat sama-sama hadir untuk meraihkan majlis yang amat penting dan bersejarah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi telah pun kita ikuti amanat yang amat berhormat Perdana Menteri Jimmy dan juga pendengar kita ketika ini. Dan mungkin boleh juga Jimmy kongsikan antara yang disampaikan tadi, iaitu tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia untuk pertahankan keamanan, keharmonian dan juga peningkatan ekonomi yang dikecapi ketika ini. Juga ini merupakan sambutan Hari Malaysia merupakan kemuncak sambutan bulan kebangsaan. Dan memetik sedikit apa yang telah pun dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi kan. Dan berikut ini akan dapat juga kita ikuti cara yang seterusnya menandatangani buku Hari Malaysia. Dan juga kita akan saksikan ataupun kongsikan kepada pendengar kita tayangan video khas buku Hari Malaysia. Dan juga ini merupakan buku upacara menandatangani buku Hari Malaysia ini merupakan sesuatu yang cukup signifikan saya kira. Ya, kerana tarikh 16 September 1963 ini merupakan tarikh keramat dalam lipatan sejarah sebuah negara yang bernama Malaysia. Betul, kerana pada tarikh tersebutlah Malaysia ditubuhkan. Ya, kerana tarikh itu jugalah. Jom kita sama-sama saksikan ataupun dengarkan. 16 September 1963, ia terus menyemarakkan rasa cinta kita terhadap negara di samping mengukuhkan pemahaman terhadap matlamat utama pembentukan Malaysia. Antara detik bersejarah permulaan pembentukan ini ialah ketika Perjanjian Malaysia 1963 ditandatangani di London. Perjanjian ini adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh pihak-pihak United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sabah, Sarawak dan Singapura menyentuh 11 perkara yang disusuli dengan lampiran-lampiran meminda perlembagaan sedia ada, iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Sejurus itu, usaha pembentukan Malaysia menjadi nyata. Disaksikan lebih 30,000 rakyat Malaysia, pengisytiharan penubuhan Malaysia dibacakan oleh Perdana Menteri Malaysia pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Upacara gemilang itu dihadiri Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Gubernur Pulau Pinang, Melaka, Singapura, Sarawak dan Sabah. Saban tahun, sambutan Hari Malaysia menjadi satu kebanggaan dan diraihkan dalam suasana menghargai perpaduan dan keindahan pelbagai budaya dan agama. Ternyata, perjuangan pemimpin terdahulu dalam memastikan gabungan 3 tonggak penyatuan Malaysia, Sabah, Sarawak dan Persekutuan Tanah Melayu terbukti membawa limpahan nikmat yang besar buat rakyat. Peristiwa terpenting negara ini terus diingati dan dihidupkan pada setiap sambutan Hari Malaysia melalui acara utama,
menandatangani buku tanda tangan Hari Malaysia yang disempurnakan oleh pemimpin dari Sarawak, Sabah dan Perdana Menteri Malaysia. Acara ini menjadi simbolik penubuhan Malaysia sebagai sebuah negara yang bersatu, merdeka dan berdaulat. Begitulah tadi sedikit sebanyak sejarah signifikan upacara menandatangani buku khas penubuhan Malaysia. Mungkin kita juga boleh kongsikan kepada pendengar sejarah penubuhan Malaysia, iaitu Hari Malaysia yang disambut pada hari ini 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia, di mana ia menandakan penggabungan ataupun pembentukan bersama di antara tanah Melayu, North Borneo, Sabah, Sarawak dan juga Singapura bagi membentuk Malaysia. Namun Singapura berpisah dengan Malaysia pada 9 Ogos tahun 1965. Dan kalau kita perhatikan juga untuk tarikh-tarikh bagi tiga wilayah ini berbeza. Untuk kemerdekaan Tanah Melayu 31 Ogos 1957 dan selepas itu kerajaan Sarawak berkerajaan sendiri 22 Julai 1963 dan Sabah sendiri kan Jimmy berkerajaan sendiri 31 Ogos 1963 dan pada 16 September 1963 pula penubuhan ataupun penggabungan tiga wilayah tadi telah menubuhkan Malaysia. Dan ataupun kalau kita perhatikan di pentas utama ketika ini untuk menandatangani buku Hari Malaysia. Di mana ia melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, juga yang berbahagia Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, mewakili Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk menyempurnakan upacara menandatangani buku Hari Malaysia 2020. Dimulakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak untuk menandatangani buku Hari Malaysia tersebut. Dan seterusnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dan seterusnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Tahniah diucapkan, sama-samalah kita mendoakan. Dan pada awalnya tadi, Malaysia terus wakil dilimpahi dari Kerajaan Negeri Sabah kesejahteraan dan kemakmuran yang terlebih dahulu menandatangani. Dan terima kasih kepada tetamu-tetamu kehormat kita. Dan suka juga untuk kita kongsikan bersama pembentukan persekutuan baru ini telah pun dirancang sebenarnya kan berlaku pada 1 Jun 1963 dan kemudiannya ditangguhkan ke 31 Ogos 1963 bagi membolehkan ia disambut bersama-sama dengan sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-6 ketika itu, Jimmy dan juga pendengar kita. Betul, dan ini juga disebabkan oleh beberapa isu yang berkaitan dengan bantahan daripada Indonesia dan Filipina untuk pembentukan Malaysia. Ini telah melambatkan pengisytiharan sehinggalah pada 16 September tahun yang sama, itu pada tahun 1963, dan nangguan itu juga dibuat bagi membolehkan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu memperuntukkan masa dengan membuat pemungutan suara di Borneo Utara yang kini dikenali sebagai Sabah dan juga Sarawak. Itu semuanya sejarah. Menjadi sejarah, betul. Dan perarakan masuk bendera jalur gemilang. Betul. Yang mana perarakan masuk ini diketuai oleh PLDM, oleh Lieutenant Muhammad Abdullah Iskandar bin Datuk Rosli daripada pasukan sukarelawan Simpanan Tentera Laut Diraja Malaysia dengan seramai 13 anggota lain-lain pangkat untuk upacara menaikkan jalur gemilang. Segak berpakaian seragam warna putih dengan lengkap ya. Betul, dengan membawa jalur gemilang yang besar, dan mereka juga tidak ketinggalan memakai pelitup separuh muka. Ini adalah kerana kita masih lagi perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Walaupun kita menyambut sambutan Hari Malaysia pada malam ini, tapi seperti yang telah kita warkan dari awal tadi, di mana
pemakaian pelitup separuh muka masih juga digunakan. Dan juga penjarakan fizikal. Betul. Dan selesai untuk perarakan masuk bendera jalur gemilang ini nanti diadakan upacara menaikkan jalur gemilang dan ianya akan diiringi dengan lagu Negaraku. Dan untuk itu sama-samalah nanti kita berdiri menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Kita juga mengajak mereka yang berada di luar yang mendengar kita untuk bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku. Kebangsaan Negaraku. Sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Kibarkan bersama-sama memberikan sambutan Hari Malaysia 2020. Kerana kami hidup selesa, tanpa budi kemakmuran negara. Keranamu kami bebas merdeka. Keranamu nyawa dipertaruhkan. Keranamu rela kami berjuang demi bangsa. Baik Jimmy, wah kita Terima kasih, saksikan Malaysia. dalam stadium tertutup ini memang suasana yang cukup meriah. Betul. Lebih-lebih lagi dengan kibaran Jalur gemilang. daripada tetamu-tetamu yang hadir. Dan juga mungkin pendengar kita juga ingin mengetahui bagaimanakah sambutan dilakukan, di mana walaupun sambutan dibuat tetapi penjarakan fizikal tetap dilaksanakan. Seperti yang mereka boleh saksikan menerusi Facebook dan juga di TV1. Betul. Dan anda juga boleh mendengar menerusi Sarawak semua rangkaian stesen radio RTM Sarawak ketika ini. Dan juga selepas ini kita akan juga berpeluang untuk menyaksikan simbolik perasmian Hari Malaysia 2020. Makanya kita akan sekali lagi memberi tumpuan ke pentas utama untuk menyaksikan sendiri lafaz perasmian oleh yang Tuan Yang Terutama Ketua Negeri Sarawak. Mesej diterima. Selamat Hari Malaysia 2020. rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada raja dan negara. Keluhuran
Perbankan. Kedaulatan undang-undang. Dan simpanan dan kesusilaan. Dan itu yang kita perhatikan di layar ketika ini. Kelopak bunga raya yang menunjukkan 5 prinsip hukum negara. Dan suasana pentas ketika ini warna-warni. Cukup cantik. Gambar yang mereka menyaksikan bersama anda. Dan selepas ini juga kita mungkin akan berpeluang untuk menyaksikan di menerusi Facebook rasmi RTM Sarawak Joget Tanahku Merdeka. Dan ini akan disampaikan nanti Betul. oleh 3 orang penyanyi. Ya. Saya kira iaitu Adira, Hel Husaini dan juga Dayang Nur Faizah. dan sekarang persembahan tayangan video 1940 The Bridge. berakhir Sama-sama kita dengarkan. menyaksikan rantau Asia Tenggara menuntut kemerdekaan untuk berkerajaan sendiri. Peperangan telah meninggalkan kesan mendalam dan kesedaran kepada rakyat untuk memastikan negara ditadbir urus oleh mereka sendiri. Pada masa yang sama, ideologi komunis semakin mengancam kestabilan rantau Asia Tenggara. Pada 1950, Soekarno bersama rakan-rakan di Indonesia, Tanah Melayu dan Brunei telah mencadangkan Kesatuan Indonesia Malaya Brunei sebagai satu rumpun yang dikenali sebagai Melayu Raya atau Indonesia Raya. Gagasan ini menyokong penubuhan sebuah republik yang akan menyaksikan institusi beraja dihapuskan. Ideologi politik ini mendapat tentangan hebat orang-orang Melayu di Tanah Melayu dan Brunei yang mendukung institusi Raja-Raja Melayu. Dalam situasi ketidakstabilan politik pasca peperangan, ancaman komunis dan pergolakan pelbagai ideologi politik memberi tekanan kepada para pejuang kemerdekaan tanah air. Untuk itu, pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, telah mencadangkan gagasan pembentukan Malaysia yang terdiri daripada Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara. So Malaya today as a nation realizes that she cannot stand alone and in isolation. Sooner or later, Malaya should have an understanding with Britain and the peoples of the territories of Singapore, Borneo, Brunei and Sarawak. Bertitik tolak dari detik tersebut, para pemimpin Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara mempergiatkan usaha untuk merealisasikan penubuhan Malaysia. Namun, gagasan Malaysia mendapat reaksi pelbagai oleh beberapa negara. Indonesia merasakan penubuhan Malaysia adalah cara baharu penjajahan kolonial di Asia Tenggara. Bagi membantah pembentukan Malaysia, Indonesia melancarkan konfrontasi dan yang Malaysia. Di Filipina pula, selepas pelantikan Presiden Diosdado Macapagal pada Januari 1961, Filipina membangkitkan semula tuntutan ke atas Borneo Utara yang telah diperjuangkan oleh Kesultanan Sulu sekian lama. Di Brunei pula, bantahan pembentukan Malaysia dipelopori oleh A.M. Azahari yang mahukan agar Brunei, Sarawak dan Borneo Utara bergabung. Walaupun berhadapan pelbagai cabaran, ianya tidak mematahkan semangat Tunku Abdul Rahman dan rakan-rakan untuk meneruskan agenda pembentukan Malaysia. Rundingan demi rundingan diadakan bagi memastikan apa yang dirancang menjadi kenyataan. Pada tahun 1962, Suruhanjaya Kabul ditubuhkan bagi meninjau pendapat penduduk Sarawak dan Borneo Utara sama ada menyokong gagasan pembentukan Malaysia atau tidak. Dan 1 Ogos 1962,
maka terbitlah laporan Suruhanjaya Commonwealth yang ditandatangani oleh Lord Commonwealth, Wong Pao Ni, Ghazali Shafi, Anthony Abel dan David Waterston. Dalam laporan tersebut, dinyatakan 80% rakyat Sarawak dan Borneo Utara menyokong penubuhan Malaysia. Laporan juga menyatakan pembentukan Malaysia harus dilaksanakan bagi kestabilan politik, ekonomi dan sosial rantau Asia Tenggara. Perkara paling utama yang ditekankan dalam pembentukan Malaysia ialah konsep rakan sejajar oleh semua pihak yang akan menyertai Malaysia. Suruhanjaya Commonwealth juga mengesyorkan agar kuasa otonomi dan jaminan khas dalam beberapa perkara serta kedudukan istimewa diberikan kepada peribumi Sarawak dan Borneo Utara. Perkara-perkara inilah yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. 9 Julai 1963, Perjanjian Penubuhan Malaysia ditandatangani di Pejabat Perhubungan Commonwealth di Marlborough House, London oleh wakil-wakil kerajaan British, Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura. Akhirnya, setelah mengharungi pelbagai cabaran dan rintangan, bertempat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur di hadapan Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Gubernur Pulau Pinang, Melaka, Singapura, Sarawak dan Sabah, sebuah negara berdaulat bernama Malaysia telah diisytiharkan secara rasminya pada tanggal 16 September 1963. Detik bersejarah ini merupakan titik permulaan kepada sebuah perjalanan negara Malaysia. Malaysia telah mengharungi cabaran yang panjang, bermula dari penyatuan politik yang memperlihatkan pelbagai kaum bersatu di bawah satu ideologi. Kemudiannya, pembinaan jati diri bangsa Malaysia berdasarkan prinsip-prinsip rukun negara. Seterusnya, pembangunan ekonomi dan fizikal yang kian pesat saban tahun. Kini, setelah 57 tahun, Malaysia merupakan negara maju yang mana rakyat berbilang kaumnya hidup dalam suasana penuh harmoni. Inilah tanah air kita. Ini negara kita. Ini Malaysia kita. Itu dia tadi tayangan video mengenai dengan pembentukan Malaysia, dan diharapkan semua pendengar yang sedang mendengarkan kita dan juga yang menyaksikan kita di menerusi live Facebook RTM Sarawak untuk sama-sama menghayati sejarah penubuhan Malaysia. Dan tayangan video seketika tadi berjudul The Bridge. Ya, dan kalau kita tengok tadi mungkin sesuatu yang cukup menarik untuk kita ketahui perjalanan di mana begitu banyak rintangan yang terpaksa ditempuhi untuk menubuhkan Malaysia, di mana pada peringkat awalnya Singapura yang turut bersama-sama dengan Tanah Melayu, North Borneo ataupun Sabah dan juga Sarawak membentuk Malaysia, tetapi selepas itu terpaksa keluar, dan juga ada juga konfrontasi yang telah pun diadakan, dan saya kira banyak rintangan yang berlaku, tetapi kita juga dapat sama-sama berjuang untuk memastikan penubuhan Malaysia dapat direalisasikan. Baik. Dan dalam tayangan itu tadi kita dapat juga mempelajari sesuatu bagaimana sejarah penubuhan Malaysia itu sebelum ditubuhnya Malaysia, semasa penubuhan Malaysia dan juga selepas penubuhan Malaysia itu sendiri. Dan saya kira juga kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya untuk bersama-sama menghayati dan memahami bagaimanakah tertubuhnya Malaysia itu. Dan sambutan Hari Malaysia 2020 pada kali ini kita tampilkan kelainan juga lah, Jimmy, ya. Dan kita ikuti Joget Tanahku Merdeka, lagu ciptaan Yazid Zakaria dari Istana Budaya, lirik ciptaan Hairul Anwar Harun, dan akan dinyanyikan oleh 3 penyanyi ataupun artis kita, Adira, Hel Husadi dan juga Dayan Nur Faizah. Kita dengarkan. Berahi harum nama, demam bergerak
bermanura tentang penjajah pembela Nusantara. Bila lebaran tak berjuang sama, agi hidup agi ngalaman, kenyalang di awangan. Perwira gagah bersih sakit sedia bersumpah dan janji, sedia berkorban jiwa raga merdeka, tanahku merdeka. Puncak selat pusaka ibunda, raja pendeka berbengkokkan cinta, terpaksa semangat membara di dada, tidak berbentar di lingkup badai. Perjuangan suci kemenangan pasti, dalam demi dipertahankan, kita bangsa bertuan. Perwira gagah bersih sakti setia bersumpah dan janji, sedia berkorban jiwa raga merdeka, tanahku merdeka. Perwira gagah bersih sakti setia bersumpah dan janji, sedia berkorban jiwa raga merdeka, tanahku merdeka. Joget tanahku merdeka. Itu dia Joget Tanahku Merdeka, hasil ciptaan Ziazid Zakaria daripada Istana Budaya dan juga lirik ciptaan Hairul Anwar Harun. Dan kita dapat saksikan tadi kan penyanyi ataupun artis kita serta penari yang berada di pentas utama. Mereka menggayakan busana tradisi pelbagai kaum yang ada di Malaysia. Sungguh warna-warni. Kalau mungkin boleh Jimmy kongsikan juga pakaian yang diperagakan oleh Hel Husaini itu pakaian Melayu. Ya, betul. Dan dengan Adira songkit, pula, betul. Kain songkitnya. Dan begitu juga dengan Dayang dengan Faizal, kelingkang yang ada di kepalanya. Memang cantik anggun sekali. Betul, dan Adira pula memakai pakaian, kalau tidak silap saya, daripada busana tradisi daripada Sabah. Sebab mungkin yang sudah diubah suai, menjadi dimodernkan. Betul, dimodernkan untuk supaya mungkin sesuai untuk dipakai oleh Adira. Ataupun untuk persembahan pada kali ini. Betul. Dan bukan saja penyanyi yang memakai busana, termasuk juga para penari. Dan berikut ini kita ikuti Satu Jiwa. Tarian Satu Jiwa. Dan untuk tarian Satu Jiwa ini, komposer Michael Verapen dan juga Daniel Verapen, dan untuk koreografer, orang yang bertanggungjawab untuk persembahan tarian ini, iaitu Naim Shah Razad, dan menampilkan 40 orang penari. Wow. Daripada ASK Dance Company dan juga daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sarawak. Itu yang antara kita gabungan penari seramai 40 orang, dan mereka juga memperagakan pakaian yang berlainan. Saya kira pelbagai pakaian agak moden rasanya, dan memenuhi pentas utama ketika ini. Dan suka juga untuk kita kongsikan bersama dengan penonton ketika ini pemilihan Cebu sebagai tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Dan kalau kita perhatikan, Cebu ia merupakan bandar ketiga terbesar di Sarawak selepas Bandar Kuching dan juga Miri. Dan Cebu ini kalau kita perhatikan, Jimmy dan juga pendengar kita, subur menghijau di pinggir Sungai Rajang dan Sungai Igan, serta dekat sangat-sangat dengan Mukah yang terletak di persisiran Laut Cina Selatan dengan populasi kira-kira 200,000 penduduk pelbagai kaum dan juga agama. Dan juga Cebu dikenali dengan jolokan Bandaraya Angsa. Betul. Mula-mula tu bila Jimmy sampai di Cebu, sebenarnya Jimmy tidak begitu perasan kenapa ada rakan saya sendiri itu ada penyampai di Sabah FM. Dia kata kirim salam dengan Swan. Saya mula-mula sebenarnya tidak faham apa yang dimaksudkan tu. Tapi bila saya baca mengenai Cebu, rupanya Cebu ini digelar sebagai Bandaraya Angsa. Tak tahu kenapa
angsa tu dipilih. Dan angsa tu dipilih sebagai mercu tanda di Sibu ni. Dan jika datang pun, seperti yang Jimmy cakap tadi, pernah jumpa tersampak dengan angsa-angsa di bandar Sibu ni? Tak pernah, tapi nampak yang mercu tanda. Dekat penginapan kita ada? Betul, saya cakap tu. Mercu tanda tu, mungkin itu yang saya dapat perhatikan. Mercu tanda yang begitu besar di pinggir sungai, Ya, di betul. tepi saja. Dan ianya melambangkan identiti baru sebenarnya, semangat perpaduan dan kesepakatan penduduk daerah berkenaan dan akan menjadi pendoronglah kepada mereka untuk bekerjasama rapat bagi menjadikan Sibu ini sebuah bandaraya bersejarah pada masa akan datang. Dan selain itu juga, menurut daripada beberapa cerita legenda, mungkin Jimmy pernah juga terbaca kan? Ada juga. Dan angsa ni telah menjadi pilihan kerana pada ketika itu orang-orang Sibu ni bersyukur apabila musim kebuluran berakhir dengan munculnya sekawan angsa yang terbang di langit di atas mereka. Dan juga mungkin menurut cerita lain, angsa dipilih apabila pendatang Cina mengenal pasti orang Melanau tempatan sebagai orang Go. Ya. Kerana makanan utama mereka ialah sagu ataupun sago, dan kebetulan Go mirip sebutan angsa dalam bahasa Hokkien. Dan oleh kerana itu orang Cina menamakan Sungai Rajang sebagai Swan River, iaitu Sungai Go semenjak dahulu hingga hari ini dalam beberapa kesusastraan Cina. Dan pendek katanya ibarat cerita dongeng juga lah ya. Seperti itik hodoh tu berubah rupa menjadi angsa putih yang cantik. Angsa melambangkan identiti dan semangat baru, perpaduan dan kesatuan yang akan memberi inspirasi kepada rakyat untuk berganding bahu demi mencapai matlamat untuk menjadikan Sibu itu sebuah bandaraya dalam masa yang terdekat. Ya, itu menarik kan? menarik. Sesuatu yang menarik untuk kita gambarkan. Sibu itu, mengapa angsa tu menjadi pilihan mercu tanda bandar Sibu. Dan ini juga memberikan satu pengalaman dan juga pengetahuan baru bagi Jimmy sendiri. Kerana ini merupakan kali kedua Jimmy berada di Sibu. Kali pertama pada 15 tahun yang lalu, dan saya nampak begitu banyak perubahan Sibu 15 tahun yang lalu dan sekarang ini. Jauh sangat beza. Memang berbeza. jauh. Dan selepas ini akan diikuti dengan pengisian untuk malam ini, Jimmy. Baik, kita mungkin akan juga kongsikan apa yang berlaku di pentas utama. Baru saja sebentar tadi telah pun selesai persembahan tarian Satu Jiwa tadi oleh 40 para penari daripada ASK Dance Company dan juga penari-penari daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sarawak, di mana tarian tersebut hasil komposer daripada Michael Verapan dan juga Daniel Verapan. Itu yang dapat kita kongsikan. Dan selepas saja tarian Satu Jiwa tadi, kita juga akan bawakan kepada anda ada tayangan video. Ada satu lagi tayangan video kan, Kita Malaysia. Tayangan video akan dapat sama-sama kita ikuti. Dan selepas itu ini, ada juga satu lagi tayangan video, iaitu Aspirasi Rakyat. Dan juru selepas itu kita akan saksikan persembahan orkestra. Dan itu antara apa yang akan berlangsung selepas ini. Betul. Kami kongsikan bersama-sama dengan anda yang sedang mengikuti siaran langsung di Radio RTM Sarawak ketika ini, dan boleh juga saksikan siaran langsung di TV1. Betul. Dan juga di platform media sosial RTM Sarawak sendiri, serta juga di Facebook rasmi Sabah FM. Ya. Dan mungkin mengenai dengan tarian dari Satu Jiwa tadi, ia merupakan atau kita adalah sama, bermaksud kita adalah sama, jauhkanlah segala perbezaan, bersatulah Malaysia, satukanlah fikiran, satukanlah jiwa, satukanlah rasa kita. Inilah yang cuba disampaikan melalui tarian itu tadi, di mana Satu Jiwa adalah tentang kesatuan rakyat Malaysia dalam menghadapi pelbagai cabaran. Itu mengenai dengan tarian Satu Jiwa tadi yang ditarikan oleh 40 orang penari. Ramai. Apa kita bola tu? Ni Atok. Saya tahu tak? Hampir 50 tahun lamanya buku negara sudah diperkenalkan. Secara rasminya diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Tujuannya untuk memupuk perpaduan di kalangan kita seluruh rakyat Malaysia.
Aisyah kena hafal. Nanti hari Malaysia, Aisyah kena baca depan semua orang. Aisyah nak tahu, Atuk dulu pun kena baca Iqra ni. Macam Aisyah. Tapi waktu yang 1970-an tu, kita dah balik. Dah, jangan lebat. Wah. Mau kami nolong papa? Tidak apa lah. Kamu dah cakap saja. Tahun 1970, ayah Atuk pindah ke Kuching. Kami orang semua ikut. Atuk ingat lagi. Miss Renu, cikgu Atuk, nyuruh Atuk baca Iqra depan semua orang. Idris, it's your turn to read the Iqra now. Idris, you will be scared. Dah. Idris, you will do good. Nasib baik Stephen, kawan Iban baru Atuk, dan Coming ada. Kepercayaan kepada Tuhan. Atuk pun jadi berani. Kesetiaan kepada raja dan negara. Buku yang mana tadi? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, Keluhuran perlembagaan. Aisyah tahu, bila rakyat patuh pada perlembagaan. Semua orang ikut undang-undang yang sama. Macam main bola. Tak kira lah kita ni dari bangsa dan agama lain-lain. Semua boleh main dengan adil. Satu hari panas terik. Tahu-tahu Atuk sudah rebah. Nasib ada kawan-kawan Atuk. Ada Chongming, Ramesh, Stephen dan kapten kami, Ronald dari Sabah. handsome-nya Atuk dulu. Lainnya Sarawak dulu Atuk. Mestilah. Kan udah 50 tahun lepas. Mesti sih sama. Tapi keindahan alam Sarawak dan perpaduan kita masih sama. Macam Atuk dengan kawan-kawan Atuk, semua benda kami orang Pulau sama. Berjalan-jalan di pasar, makan di kopi tiam, nangga wayang. Macam-macam filem kami orang nangga. Di panggung wayang juga, Atuk nangga ukur kita. Mana ada. Orang lain lah tu. Orang lain itu. Ya, orang lain. Setiap kali habis nangga wayang, kami semua mesti makan mie kolok. Tapi hari Atuk rasa pening lagi. Atuk pensel lagi kah? Kawan kami sakit ni. Ambil satu gelas air masak juga. Letak air masak atas kepala dia. Sebentar tolong. Saya misi. Masa Atuk pengsan, Atuk nangga seorang gadis. Nyaca. Saya Bulan. Bulan. Bulan tu kan ukur? Iya. Iyalah, masanya ukur kena jadi misi. Nasib kau baiklah Idris. Doktor bilang kau kurang darah. Sudahlah jenis darah kau susah mau cari. Ahmad, nasib bisik Miss Bulan. Darah udah agak sama. Maka kita padu pembunuhan. Itu saya setuju. Lepas tu Atuk dah tak pensel dah lah. Dah kita hafal rukun negara. Dah. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bagiannya tu. Ada yang dah pergi. Tapi kenangan manis kami semua si akan dilupa. Latar belakang kami orang mungkin berbeza. Tapi darah yang mengalir tetap
tetap sama merahnya. Baik, demikian kita saksikan video mengenai kita Malaysian. Dan sekarang, tayangan video aspirasi rakyat. Kita Malaysia itu tadi. Sebenarnya ia mengisahkan dengan perjalanan hidup penuh suka duka, pahit dan manis yang ditempuhi oleh 5 sahabat berlandaskan prinsip hukum darab yang membentuk jati diri mereka sebagai anak Malaysia. Itu yang dapat kita lihat sendiri tadi. Cerita di sebalik kita Malaysia ini. Kehidupan kita di sebalik kepelbagaian dan perbezaan, kita dikurniakan kesejahteraan yang dibentuk oleh perpaduan. Ini adalah kekuatan kita. Ia wujud kerana persefahaman serta toleransi yang tulus. Hanya kita dapat membentuk kekuatan ini dan ia telah utuh dibina sejak 1963. Jangan kusutkan persefahaman dan perpaduan yang erat ini. Inilah keunikan negara kita. Inilah perkara terbaik negara kita. Inilah kehidupan kita yang aman, makmur, maju dan progresif. Kekuatan membina persefahaman dalam kepelbagaian adalah ramuan terbaik. Kekalkanlah untuk generasi masa hadapan untuk menikmatinya seperti kita nikmatinya ketika ini. Selamat Hari Malaysia. Kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa rupa, apa kulit, apa pun kita tak kira. Asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Ya, itu dia tadi tayangan video mengenai dengan aspirasi rakyat, dan selepas ini kita akan dapat saksikan juga ataupun dengarkan persembahan daripada mini orkestra yang akan menampilkan lagu Kawan Setia dan Wawasan Berkikis Bulu Betis yang dikubah semula, di mana Kawan Setia ini menceritakan tentang nilai persahabatan yang harus dihargai, sementara Wawasan Berkikis Bulu Betis mungkin. Dan sekarang kita ikuti terlebih dahulu persembahan solo violin oleh Adina. Dan sebab itu kita akan saksikan juga persembahan mini orkestra. Sukarnya mencari kawan yang setia, yang sanggup menolong di masa kau susah.
nasibmu pasti akan dibela. Pengalamanku di masa yang telah lalu buatku sedar tentang hidup ini. Waktuku senang, ramai teman-teman dan saudara. Tapi bila aku susah mereka menjauh. Di mana agaknya dapat ku temui kawan yang setia dan berhati suci. Sanggup memimpinku, memberi semangat baru. Agar ku dapat teruskan jalan Anang ngira rugi di tinggi priority, berkikis bulu betis invest your money. Send our children to university, sama-sama bekerja memasang kebangsaan. Niat baru kita puas hati, lantas senang berlari. Anak pandai visi digari, pandai buli master serta PhD, lantik bekerja buli penyayang. Bersukung bertulung kita semua, anak-anak pandai setulang, buli digeri jadi profesor, masyarakat maju Malaysia berjaya. Everybody feel happy, everybody has plenty of money. Enjoy peace and prosperity. Sebulan sejalan infinity, Sarawak berjaya dalam Malaysia.
Wawasan Berkikis Bulu Betis dan juga Kawan Setia, lagu yang pernah dipopularkan oleh Datuk D. Pak Jimmy, seketika telah pun kita ikuti lagu Kawan Setia. Kadang Kawan Setia tu yang dipopularkan oleh Datuk DJ Dev kan? Dan untuk Wawasan Berkikis Bulu Betis, lagu asal Berkikis Bulu Betis itu penyanyi asalnya Anderson Nalai, penyanyi Iban di Sarawak. Wow, dan juga kalau kita tengok tadi di mana Kawan Setia itu menceritakan tentang nilai persahabatan yang harus dihargai, sementara Wawasan Berkikis Bulu Betis pula adalah ini mengenai dengan pembangunan yang telah dinikmati oleh rakyat dan nasihat kepada anak-anak muda untuk mencapai cita-cita. Dan lagu tersebut dinyanyikan oleh Firdaus Mantrang dan juga Bani Faizu. Ya, dan bersama Prodigy yang diketuai oleh Sharnas Sabri. Ya, itu yang telah pun kita ikuti seketika tadi. Dan lirik lagu Wawasan Berkikis Bulu Betis tadi itu sebenarnya telah pun diubah dan ia mengisahkan mengenai dengan pengorbanan. Dan bila bercakap tentang bahasa tempatan. Okey. Bahasa tempatan kita kan. Mungkin ada Jimmy ada ingin ketahui sesuatu untuk bahasa Sarawak. Kalau sebab bila Jimmy datang ke Sarawak, boleh faham. Tapi sikit-sikit. Sik faham. Sik faham. Betul lah tu. Sik faham tu tak faham. Tak faham. Okey. Sebenarnya kalau ada di sini mungkin dalam lebih seminggu Jimmy rasa boleh faham. Boleh faham sikit lah. Dan tapi unik sebenarnya Melayu Sarawak ni unik. Saya suka dengar. Okey, itu sebab sebenarnya banyak lagi sebenarnya bahasa tempatan yang ada di Sarawak ini selain daripada bahasa Melayu Sarawak. Bidayuhnya lain. Melanau itu bukan satu je bahasanya, ada 2-3 jenis. Banyak. Itulah begitu juga di Sabah kan. Betul, keunikan yang ada di Sabah dan Sarawak walaupun kita ada pelbagai etnik dan juga kebudayaan, tetapi kita dapat hidup dalam suasana yang begitu aman dan harmoni walaupun pelbagai bahasa dipertuturkan macam di Sabah sendiri lebih daripada 32 suku kaum dengan lebih 80 bahasa yang dipertuturkan. Bayangkan, saya kira di Sarawak juga seperti itu juga. Dan ini melambangkan satu semangat perpaduan yang begitu kuat, begitu utuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan kalau di Sabah rata-rata rakyatnya berbahasa untuk perantara bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga. Yang biasa semua kita dengar semua faham. Tapi kalau di Sarawak dia ada Melayu Sarawak sendiri. Bila Jimmy sampai pun mula-mula kadang-kadang payah juga untuk faham. Tapi ada juga yang sama bangsa. Betul. Kadang-kadang mereka bertutur dalam bahasa lain juga. Memang ada. Kadang-kadang. Okey, dan selepas ini kita juga akan dapat ikuti persembahan Soul of Sarawak. Dan seterusnya kita juga ada persembahan finale. Itu yang itu kemuncak untuk persembahan pada malam ini, Jimmy ya. Betul. Dan untuk acara kemuncak itu nanti mungkin ataupun dia akan dinyanyikan oleh artis undangan kita iaitu Adira Hail Husani dan juga Dayang Nur Faizah. Mereka akan tampil sekali lagi untuk persembahan final itu nanti. Dan menarik juga untuk Hari Malaysia ni, ianya seperti yang kita sudah maklum merupakan cuti am. Betul. Dulu di Sabah kan? Sabah dulu lagi kan? Mulakan. Itu pun sempena Hari Keputeraan yang di Pertuan Negeri ketika itu kan. Dan walaupun pada awalnya Hari Malaysia bukanlah merupakan cuti am di Sarawak ini dan juga di sebenarnya Malaysia, namun mulai tahun 2010 Hari Malaysia juga merupakan cuti am ataupun cuti umum di semua negeri di Malaysia. Dan sebenarnya cuti ini memberi peluang bagi rakyat Malaysia untuk belajar mengenali sejarah negara sambil meraihkannya bersama rakan ataupun keluarga. Mungkin kita juga boleh kongsikan kepada pendengar kita fakta mengenai Hari Malaysia. Antaranya ialah Hari Malaysia disambut pada setiap 16 September setiap tahun untuk memperingati
penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Dan suka juga untuk kita kongsikan, sebenarnya terdapat sebuah lagu yang dikarang oleh Bobby Jimby, tahu tak, untuk meraihkan pembentukan Malaysia pada tahun pada 16 September 1963 ketika itu, dan lagu tersebut diberi judul Malaysia Forever ataupun Malaysia selamanya. Bobby Jimby ini menerima nama panggilan The Pied Piper of Canada. Selepas Perdana Menteri menamakan Gimby sebagai Pied Piper dari Kanada, dan lagu itu dirakam di Kuala Lumpur dan juga Singapura, Jimmy. Ada lagu sebenarnya. Pernah dengar tak? Ini baru Jimmy tahu ni. Saya pernah mendengar di saluran YouTube. Dan ia adalah lagu rakyat dengan panjang 2 minit yang dinyanyikan oleh Choir of Marymount Vocational School Singapura. Dan pada hari-hari sebelum penggabungan tu pun ia telah pun diajar kepada kanak-kanak sekolah sebelum penggabungan, dan menjadi lambakan segera apabila disiarkan juga melalui gelombang udara di seluruh bahagian Malaysia. Itu sejarah juga. Memang betul. Ini juga sesuatu yang baru bagi Jimmy, dan mungkin kita juga boleh kongsikan kepada pendengar kita apa yang sedang berlangsung di pentas utama, iaitu persembahan Soul of Sarawak. Ini juga persembahan tarian saya kira, dan kita tengok sendiri dengan pakaian yang begitu cantik berwarna putih dengan sari untuk wanita. Ya. Disinari cahaya berwarna merah di pentas utama ketika ini. Kombinasi warna merah dan putih. Merah, putih, dan juga ada tali pinggang emas. Gold, emas. Itu untuk penari lelaki. Dan juga dengan kain sempang. Berwarna di bahu mereka. Itu bagi berwarna perempuan merah. Kan? Lelaki perempuan. Lelaki sempang tu warna merah, betul. Saya kira persembahan daripada para penari hampir 20 orang, saya kira kita boleh saksikan menerusi Facebook rasmi RTM Sarawak. Dan selepas selesai saja tarian Soul of Sarawak ini, kita akan saksikan persembahan finali, yang mana persembahan finali itu akan menampilkan lagu Malaysia Ku. Dan penari untuk tarian Soul of Sarawak daripada JKKN Sarawak, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sarawak. Ini muzik yang saya suka. Sape. Yang menusuk ke dalam kalbu bila anda menghayatinya. Ini sempat lagi Jai mempromosi sape. Tapi memang kalau di Sabah, alat Sabah tradisional. Okey, alat tradisional di Sabah lebih kepada kulintangan ataupun gong. Itu yang banyak dipersembahkan dan juga digunakan. Tapi kurang lebih juga sebenarnya, Jimmy, sebab bagi masyarakat kaum Melayu pula, mereka ada rebana. Rebana tu digunakan untuk bermukun. Kalau sape ni untuk Sarawak memang terkenal dengan bermukun. Begitu juga dengan Sabah. Begitu juga dengan rakan-rakan kita dari semenanjung Malaysia yang penuh dengan pelbagai adat, kaum dan budaya. Betul. Itu yang cukup menarik tentang Malaysia. Bayangkan dengan kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia, kita dapat hidup dengan aman damai, dan kita juga berpeluang untuk mempelajari sendiri kebudayaan setiap suku bangsa, suku kaum yang ada di Malaysia ini. Masih lagi tumpuan para tetamu kita di stadium tertutup ini ke arah pentas utama untuk persembahan tarian Soul of Sarawak ini. 20 orang penari ya? 20 orang lebih, kalau saya kira, kalau kita tengok daripada sini dalam lebih 20 penari. Kurang lebih lah. Kurang lebih. Selesai persembahan Soul of Sarawak. Itu dia persembahan daripada para penari daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sarawak.
Betul lah tu ya, jiwa itu lembut dari sifat sayang, jiwa itu menjaga dari sifat keibuan, jiwa itu pelindung dari sifat pahlawan, dan jiwa itu akan ada dalam sanubari rakyat Sarawak tanpa mengira kaum dan juga agama, dan jiwa itu yang menyatukan rakyat Sarawak, bukan sahaja Sarawak, malah juga di Sabah seluruh serta di Malaysia. Semenanjung Malaysia, seluruh Malaysia. Betul, itulah yang mungkin dibawa ataupun maksud lagu ataupun tarian itu tadi, Soul of Sarawak. Bertuah ya untuk Bandar Sibu kali ini menjadi tuan rumah dan juga tumpuan peringkat kebangsaan dengan penganjuran sambutan Hari Malaysia untuk peringkat kebangsaan 2020 pada kali ini, kali yang ataupun untuk 2 tahun yang berturut-turut kami di Bumi Kenalang diberi penghormatan untuk menganjurkannya. Apabila Sarawak dipilih menjadi tuan rumah sekali lagi selepas Kuching yang menjadi tuan rumah pada tahun lalu, dan kali ini Sibu menjadi tuan rumah, dan juga dengan adanya penganjuran sambutan Hari Malaysia di Sibu ini, saya kira juga membawa begitu banyak pendapatan kepada mereka yang berniaga dengan kehadiran begitu ramai daripada rakan-rakan kita daripada Semenanjung Malaysia dan juga Sabah yang datang untuk sama-sama menyambut walaupun dalam keadaan normal baru. Ya, betul. Namun harus dipatuhi juga setiap SOP ataupun prosedur operasi standard yang telah pun ditetapkan kerana pandemik COVID-19 ini, dan untuk makluman juga pengurusan penugasan untuk keselamatan. Kalau kita perhatikan pada mulanya untuk pergerakan kita tadi di jalan raya, kita perhatikan untuk anggota pasukan keselamatan kita yang terdiri daripada seramai 180 anggota pasukan gerakan ARM PGA dikerah untuk menjaga kawalan keselamatan juga. Turut kelihatan dari sini ya sepanjang acara berlangsung, dan mereka turut dibantu juga oleh pasukan trafik dari zon tengah dan daerah-daerah berdekatan Sibu serta Jabatan Sukarelawan Malaysia rela sebenarnya untuk memastikan perjalanan sambutan kita pada malam ini, itu sambutan Hari Malaysia 2020 berjalan lancar. Dan syukur alhamdulillah semuanya setakat ini, alhamdulillah, dan mengharapkan agar sehingga ke penghujungnya untuk secara langsung ataupun program pada malam ini berjalan dengan lancarnya. Dan sekarang ini persembahan final saya kira. Betul. Nyanyian lagu Malaysia, kita dengarkan dan saksikan bersama. Meraih pembaharuan kita, membina dia terucap selangkah seperti sejiwa mengalurkan perubahan menuju pembahasan baru Malaysia ku prihatin.
Hamzah, Hil Husaini dan Adira. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan persembahan finale itu tadi telah sama-sama dicalonkan. Demikian tadi telah pun kita ikuti lagu Malaysia Ku Prihatin. Sebenarnya lagu itu ciptaan khas oleh anak jati Sarawak yang telah menempa nama di peringkat antarabangsa, dan ini merupakan ekspresi untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk meraihkan perpaduan dalam kepelbagaian sebagai anak Malaysia di bumi bertuah ini, Jimmy. Dan ianya sebenarnya menyelitkan mesej bagaimana rakyat Malaysia berganding bahu dalam menghadapi pelbagai cabaran dan bagaimana Malaysia sebagai sebuah negara menggapai impian untuk terus maju. Dan itu tadi persembahan finale. Betul. Dan kita telah pun berada di penghujung sebenarnya. Tidak kita sedar. Tidak sedar dan tidak terasa. Betul. Saya tadi dah habis ke? Tapi itulah hakikatnya, memang kita telah pun berada di penghujungnya. Dan saya kira juga para pendengar dan juga seluruh rakyat Malaysia yang menyaksikan secara langsung sambutan Hari Malaysia 2020 sama ada menerusi TV1 ataupun menerusi Facebook rasmi RTM Sarawak dapat menghayati sendiri apa yang telah pun mesej yang telah pun disampaikan, amanat yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, kita berdiri. Sama-sama berdiri untuk menghormati Baik, demikian tadi telah pun kita ikuti lagu Negaraku dan juga Ibu Pertiwiku yang telah pun dimainkan. Bagi sekali lagi merakamkan dan seperti yang kita maklumkan tadi untuk malam ini berakhir di sini, dan selepas ini tetamu div kenamaan dan juga tetamu penghormat kita akan berangkat meninggalkan majlis, dan untuk itu apa yang kami harapkan untuk Hari Malaysia, ianya seharusnya membawa erti yang signifikan lah ya kepada rakyat Malaysia, tidak kiralah yang berada di Semenanjung ke Sabah ke maupun di Sarawak, peliharalah keharmonian, kesejahteraan yang dikecapi sejak sekian lamanya. Peliharalah sebaiknya dan kekalkan agar dapat terus dikecapi oleh generasi akan datang, serta hayatilah sejarah 16 September 1963 agar kita menjadi rakyat yang cintakan negara Malaysia.
Dan sebelum berpisah, terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan dari unit siaran luar RTM Kuching yang terdiri daripada Encik Edwin Jambul Radin, Encik Hussein Suaini dan juga Said Faizal Wan Dahlan dan Puan Siti Nazila Fatulaini Syukri. Terima kasih juga kepada penyelaras lintas langsung sepanjang berada di Sibu ini serta siaran langsung pada malam ini Puan Erma Kartika Zaini yang juga merupakan pengurus Sarawak FM, juga kepada rakan-rakan dari unit media sosial Medsos RTM Sarawak yang diketuai oleh Puan Embah Johar, Puan Yanti Muhammad Ali dan juga Encik Muzaldi Haji Rabai. Juga rakan-rakan di bilik kawalan pusat RTM Kuching, semua rakan-rakan penyampai konti Radio RTM Sarawak serta semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung sambutan Hari Malaysia pada malam ini untuk peringkat kebangsaan. Rakan penyampai yang diundang khas dari negeri di bawah Bayu, Jimmy dari Sabah FM. Terima kasih Jimmy ya, semoga kita dapat bekerjasama lagi pada masa akan datang Jimmy. Terima kasih juga daripada saya sendiri ke mewakili Sabah FM dan juga RTM Sabah kepada RTM Sarawak kerana sudi menjemput Jimmy daripada Sabah FM untuk sama-sama berganding bahu buat julung kalinya di antara Sabah FM dan Sarawak FM untuk bersama-sama sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2020. Dan saya kira kita bukan hanya berhenti di sini dan diharapkan untuk kemanjuran di tahun-tahun yang akan datang juga akan meneruskan usaha seperti ini, penggabungan tiga wilayah nyampai daripada 3 wilayah daripada Sabah, Sarawak juga mungkin untuk akan datang daripada semenanjung Malaysia. Itu saja yang dapat Jimmy kongsikan dan juga selamat Hari Malaysia. Baik, sehingga kita bersua lagi, saya pun nak mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua penonton dan juga pendengar RTM Sarawak. Dan kita kembali bersama rakan penyampai di konti. Silakan.